Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sedikit meresponlah dan menerang tentang diskusi yang diadakan semalam berkisar tentang isu capal. Yang mana diskusi tersebut sebenarnya diskusi santai yang tidak dirancang pun, iaitu saya ditelefon oleh saudara Ustaz Amin Idris pada pagi kemarin, pagi hari Jumaat, terus diminta untuk kesanggupan untuk bersama-sama menjadi panel pada malam semalam. Jadi kira-kira pukul 10.30, pukul 11 begitu beliau telefon, dan saya pun dimaklumkan oleh beliau kerana tidak ada ustaz yang sanggup untuk memenuhi jemputan undangan beliau. Jadi saya pun setujulah, dan tidak ada masa untuk membuat persiapan, kerana saya faham ini adalah diskusi yang santai, bukan orang panggil debat dan hujah. Jadi beberapa perkara yang saya ingin sentuhkan sedikit tentang isu kenapa saya buat contoh dengan Panadol, tentang logo capal. Kerana maklum di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, semua makhluk itu adalah sama. Jadi saya tidak menyangka bahawasanya Ustaz Al-Fadil, Ustaz Adli mengatakan bahawasanya beza Panadol ni ada power dia, ada sesuatu yang mampu untuk menghancurkan, melembutkan daging lah, apa itu ini. Jadi di sini saya merasakan bahawasanya ada ketidaksefahaman dalam fahaman perbahasan ilmu akidah. Kerana di sisi kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah, apapun benda tersebut, sama ada benda tersebut ada bahan kimia apa sahaja, bahan apa sekalipun, benda tu tidak mampu memberi bekas, tidak mampu memberi kesan, tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. Siapa yang mengiktikadkan kerana Panadol ni kita boleh makan dia kalau kita demam, kerana dia mempunyai bahan kimia di dalamnya boleh mampu untuk melembut, itulah orang panggil syirik. Itulah menyekutukan Allah, sama ada diiktikad dengan tabi'ah, ataupun dijadikan memberi bekas itu sebagai illah, ataupun mengatakan bahawasanya ada kekuatan yang dijadikan oleh Allah di dalam Panadol tu. Bahan kimia tadi ada satu kekuatan yang dijadikan oleh Allah untuk mampu memberi kesan, memberi bekas, melembutkan, menghancurkan. Itulah dikatakan fahaman yang ditahzir oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, itu fahaman Qadariyah. Wa man yaqul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Jadi apabila begitu, patutlah saya fikir kenapa senangnya dan mudahnya Al-Fadil Ustaz Adli dan asatizah yang berada di kelompok salaf itu, salafi itu, bukan salaf tapi salafi itu, mudah dan cepat untuk menghukumkan syirik, kepada orang-orang yang bertabarruk, bertabarruk dengan logo capal sekalipun. Jadi oleh kerana itulah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, di akhir perbincangan diskusi santai tersebut, saya mengatakan bahawasanya memang bertabarruk tu kepada benda-benda asar-asar yang tinggal oleh Nabi SAW, ataupun sesuatu yang mempunyai keberkahan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Keberkahan tersebut memang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan Nabi pun menyebut al-barakatu ma'akabirihim, keberkatan tu ada serta orang yang besar di kalangan kamu. Lalu saya mengatakan bahawasanya tentang logo capal, untuk bertabarruk dengan logo capal, bagi sayanya tidak disunatkan. Tetapi telah saya sebut dah sebelum daripada itu bahawasanya ulama-ulama dulu, mereka oleh kerana kehilangan capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup dan mereka mengatakan oleh kerana tidak lagi didapatkan orang panggil logo, tidak didapatkan orang panggil capal tersebut, capal yang sebenar. Lalu mereka mengatakan sa'al sumul masala izlam ajid lilas min na'lil mustafa min sabil.
aku akan mencium gambar capal tersebut kerana tidak ada peluang lagi untuk mencium capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Telah dicuri. Maka kerana itulah banyak sekali syair-syair yang ditulis oleh ulama menggambarkan tentang capal tu, mithalun lina'lil mustafa ma lahu mithlu liruhi bihi raha li'aini bihi kuhlu. Lambang capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tidak ada tolak bandingnya, kerana dia tu membuat sesuatu kerehatan dalam diriku, rohku, dan menjadi celak di mataku untuk segar aku melihatnya. Jadi ini orang panggil gambaran cinta, gambaran ta'zim. Maka kerana itulah kalau tidak boleh terima dengan Panadol tu, beginilah secara orang panggil alami, bendera Malaysia ataupun bendera Arab Saudi yang mempunyai kalimah la ilaha illallah, ataupun bendera Malaysia yang tidak mempunyai kalimah la ilaha illallah. Cuba bayangkan kalau bendera itu jatuh, dijijak, apa perasaan kita? Tentu sekali kita akan marah. Dan memang kita menghormati bendera, setengah-setengahnya mencium bendera. Apakah dihukum syirik? Ini perkara yang paling besar sekali diskusi santai semalam, ialah jangan sampai menuduh umat Islam itu syirik, itu musyrik. Jadi banyaklah benda yang saya tak sempat nak respon kerana saya tidak ada persediaan, kerana saya difahamkan ini perbincangan yang santai lah, bukan orang panggil debat atau diskusi. Dan insya-Allah kalau ada orang panggil diskusi yang lebih serius untuk diundang, insya-Allah saya pun sangguplah untuk hadir kalau ada diskusi yang lebih serius. Antara saya yang tak sempat nak respon semalam juga ialah di akhir penutup tu Al-Fadil ataupun saudara Akhil Karim Ustaz Amin Idris membawa datang keratan akhbar yang menunjuk kata bahawasanya Mufti As-Sahibus Samahah, Mufti Kedah, melarang meletakkan lambang capal, kerana capal tu sesuatu yang dipakai di kaki. Jadi di sini harus kita bezakan capal dengan lambang capal. Al-Fadhil Ustaz Adli pun bersetuju, lambang capal bukan capal. Ya, memang. Maka kerana itu yang diletak di atas kepala sebagai di kopiah, di topi, itu bukan capal, itu lambang capal. Dan kita menghormati saranan daripada Sahibus Samahah Mufti Kedah. Namun begitu, ada saranan daripada ulama. Setengah daripadanya maqalahu Syekh Abu Bakr Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Barang yang diberkatakan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Na'lun khada'na haibatan libahaiha. Capal Nabi ni kami merendahkan diri kerana kehaibatan cahayanya. Wa inna mata nakhda' laha abadan na'lu. Dan kami, selama mana kami merendahkan diri, selama itulah Allah Ta'ala mengangkatkan kedudukan kami. Fada'ha ala a'lal mafariki innaha, maka letakkanlah logo capal tersebut di atas a'lal mafariki, di atas belahan rambut. Innaha, kerana bahawasanya haqiqatuha tajun, hakikatnya ialah mahkota, wa suratuha na'lun, dan gambarannya ialah capal. Gambarannya ialah capal selipar. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut saranan yang disebut oleh Sahibus Samahah Mufti Kedah, silakan. Tetapi jangan marah kepada mereka yang memakai logo capal di atas kopiahnya. Saya sendiri pun tidak ada logo capal. Cuma jangan marah, jangan tuduh capal liun dan sebagainya, kerana mereka-mereka ni mengikut saranan daripada Imam Syekh Abu Bakar Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi, iaitu meletakkan lambang capal, logo capal, misal atau contoh dia panggil lukisan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya semalamnya ke arah mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz Adli dan barisan asatizah saudara-saudara kita di sebelah pihak Salafi ni boleh husnuzan dulu. Kenapa kalau kita nak menerang tentang
apa tentang af'alul ibad, apa tentang memberi bekah dengan tabiat, dengan ilah, dengan quwwah yang dijadikan oleh Allah, kemudian menyalahi ke tak menyalahi pada adat, ada yang i'tikad tak menyalahi pada adat sekali-kali, itu pun masih lagi belum pure ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya rasa masih jauh lagi diskusi itu untuk menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana masih lagi orang panggil ini syirik. Jadi seboleh-bolehnya husnuzan lah. Itu maksud saya. Jadi di kalangan kita orang ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan saya ni masuk di dalam perangkap. Tak masuk tuan-tuan, tak masuk. Nah, seperti yang saya buat contoh kemarin tu ialah cerita Majnun dan Laila dan Majnun. Majnun tu cium dinding-dinding rumah Laila kerana rindu atau cinta atau rindu kepada Laila. Ada yang buat status tak boleh kiyah begitu kerana Laila tu ada dalam rumah tu. Ia bukan masalah Laila tu ada dalam rumah tu ke tidak. Cium dinding, cium gambar. Macam masa duduk bercinta. Tak kahwin lagi, gambar tu dicium. Ada orang ke dalam gambar tu? Ada orang ke dalam gambar? Tak ada. Cium handphone ke? Ada orang ke? Cium dinding. Kalau ada orang sekalipun, bukan masalah ada orang ke tidak ada orang. Masalah kenapa cium? Kerana cinta kepada orang yang dinisbahkan kepada sesuatu benda yang dicium. Samalah seperti mereka yang mencium logo capal. Tentang isu tabarruk tak tabarruk kita bahas kemudian. Husnuzan dulu. Tengok orang cium tu, syirik ke? Nanti dulu barangkali ini orang rindu sangat-sangat pada Nabi SAW. Kemudian masalah tabarruk tak tabarruk, sebenarnya ikut ahli sunnah wal jamaah tidak ada bezanya tabarruk dengan sesuatu apapun, kerana keberkahan tu dijadikan oleh Allah. Keberkahan tu dijadikan oleh Allah. Jadi tabarruk dengan logo capal, kerana apa? Cinta, rindu kepada Nabi SAW. Maka yang dikatakan tabarruk, Allah Ta'ala beri barakah tu kepada rasa cinta yang ada dalam hati seorang yang mencium misal na'lin Nabi SAW, logo bagi capal Nabi SAW. Jadi benda tersebut tu terlalu panjang untuk dibahas. Cuma bagi sahabat-sahabat saya, jangan mengatakan telah masuk dalam perangkap orang. Tidak. Kita tidak masuk dalam perangkap orang. Dan ini bahkan kita sebenarnya ke arah untuk mereka-mereka itu, saudara-saudara kita di pihak Salafi itu, husnuzan dahulu dengan umat Islam. Jangan cepat-cepat menuduh umat Islam ini syirik. Kerana hujahnya, mana tahu 100 hari lagi cucu cicit kita. Para penonton, logo capal ni sudah ada beratus tahun. Mula daripada 600 Hijriah. Sampai sekarang siapa yang menjadikan logo capal tu berhala? Tidak ada. Jadi sebaliknya, orang yang menuduh umat Islam syirik sehingga membunuh orang Islam, membom orang Islam, itu memang benar-benar wujud. Jadi kebimbangan siapa yang patut kita hargai? Kebimbangan di pihak saudara kita Salafi atau kebimbangan di pihak kami? Orang-orang yang takut berlaku tuduh menuduh syirik mensyirik. Kerana apa yang berlaku, tidak ada orang yang menjadikan capal sebagai berhala. Walaupun logo capal tu sudah ada sejak daripada 600 Hijriah lagi. Logo capal tu, mungkin Ustaz Adling kurang mengkaji. Dikatakan hanya Syekh Abul Abbas, Imam Abul Abbas Al-Maqarri At-Tilmisani yang melukis. Tidak. Pada kurun yang ke-6, 600 Hijriah itu sudah ada ulama yang melukis logo capal. Cuma Imam Abul Abbas Al-Maqarri Al-Tilmisani memasyhurkan. Dia yang mengecurkan, memasyhurkan. Tapi logo tu sudah ada. Sejak daripada 600 Hijriah lagi. Soalnya, siapakah yang menjadikan logo capal itu sebagai berhala untuk disembah di kalangan umat Islam? Ada ke tidak? Buat mari contoh. Tidak ada. Sebaliknya, sifat yang suka dan cepat-cepat menuduh umat Islam dengan syirik, ini membawa kepada pertumpahan darah. Ini benar-benar ada dan wujud dan berlaku sejak daripada dulu sampai sekarang ini. Tak selesai-selesai.
isu menuduh umat Islam dengan syirik sehingga membawa kepada setengah-setengah orangnya berani untuk membunuh. Jadi bagi saya, sahabat-sahabat saya di kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mengatakan kita masuk dalam perangkap apa tidak, itu tidak benar. Nanti ni bahkan kita sebenarnya mesti mengedepankan akhlak dan adab. Kita mesti berusaha bagaimana nak bagi orang yang susah nak faham, walaupun mereka susah nak faham, tetapi mereka boleh lagi berinteraksi dengan baik, husnuzan dengan kita. Jadi fahamlah, semalam itu diskusi santai dan saya tidak membuat persiapan sebenarnya. Hanya orang panggil ingat suka-suka santai, perbincangan santai. Dan saya bila berada dalam diskusi yang santai semalam itu, melihat orang panggil dalam keadaan terputus lain internetnya, orang panggil keadaan yang tidak orang panggil tidak memuaskan lah. Namun apabila saya mendengar hujahan-hujahan daripada Ustaz Alin, saya tahulah bahawasanya beliau ini kurang memahami bagi saya tentang pegangan perbahasan makhluk ni adakah boleh memberi kesan pada manfaat dan mudarat atau tidak. Maka kerana itulah saya lebih mengkedepankan soal sangka baik. Jadi kalau melihat orang, sebab tu saya sebut di akhir semalam, kalau melihat orang yang mencium logo kapal tersebut, husnuzan lah. Mereka ini seperti Majnun yang rindukan cintakan Laila. Kenapa logo tersebut memang tidak ada Nabi pakai kerana logo, tetapi logo tersebut dilukis oleh ulama sebagai nisbah kepada logo, kepada capal Nabi SAW yang telah hilang, supaya orang-orang kemudian ini walaupun tidak sempat melihat capal Nabi yang sebenar-benarnya, tetapi mampu melihat contoh capal yang dilukis, gambaran capal yang dilukis pun sudah cukup-cukup berbahagia dah. Sebagaimana kata Imam Abu Yusuf An-Nabahani, Sa'ida bin Mas'udin bi khidmati na'lihi wa ana sa'idu bi khidmati limisaliha. Berbahagialah Abdullah bin Mas'ud kerana boleh berkhidmat dengan capalnya Nabi SAW. Wa ana sa'idu, dan aku juga turut bahagia bi khidmati, dengan sebab aku berkhidmat limisaliha, dengan logo capalnya Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kalau ada lagi undangan secara, kalau boleh secara depan-depan lah, tapi tidak orang panggil tidak hadirinya tidak ramai lah, mesti orang panggil mematuhi SOP. InsyaAllah saya cuba untuk hadir, dan kita tengoklah apa yang boleh kita bincang, yang boleh kita duduk semeja, yang boleh kita bahas dengan kepala dingin, tidak orang panggil dengan emosi, tidak orang panggil dengan ekstrim. Mudah-mudahan kita nak supaya umat ni semakin semakin baik ke depannya, bukan semakin bermusuh, bukan semakin mengunjing dan sebagainya. InsyaAllah saya siap untuk katakanlah tajuk capal ni rasa belum selesai lagi, untuk di-repeat sekalipun insyaAllah saya siap. Jadi mudah-mudahan sedikit respon dan penerangan tentang diskusi semalam itu memberi manfaat kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.